kelab sekan, bukan kelab mengajar. Jadi anda kena tahu, qat'i thubut, maknanya dia punya pensabitan itu datang daripada Quran. Maka Quran tidak ada sahih atau dhaif, dia hanya ada sahih, dia ada betul, memang confirm saja. Maka dia punya wujudnya dalil tentang Allah kata inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah kata dalam Quran, aku mengangkat kamu kepada kami. Allah kata, maka usul akidah kita mesti percaya Nabi Isa diangkat ke langit, habis. Siapa tak percaya usul, maka dia ada masalah akidah. Yang kedua, tetapi walaupun dia usul, dia ada benda furuk dalamnya. Bagaimana Nabi Isa diangkat? Adakah Nabi Isa dimatikan sebelum diangkat? Ataupun Nabi Isa tidak mati, hanya dipengsankan, diangkat? Macam mana? Faham tak? Itu usul tu furuk. Itu furuk. Ayatnya usul, iaitulah Allah kata aku mutawaffika, mewafatkan kamu. Apa maksud mewafatkan kamu dalam bahasa Melayu? Kalau ada orang Melayu kata mematikan, tapi dalam bahasa Arab perkataan wafat digunakan kepada banyak erti. Maka itulah dinamakan boleh ditakwilkan, banyak erti bahasa tu. Contohnya macam saya sebut ini, anda nampak tak apa yang saya nak sebutkan? Nampak tu maksudnya apa? Faham betul tak? Walaupun saya gunakan istilah nampak tak? Nampak tu asal penggunaannya dengan mata. Tapi nampak tu juga digunakan untuk faham. Betul tak? Nampak? Satu lafaz mempunyai beberapa pemahaman. Betul tak? Itulah dia maksud mutawaffi, mati. Ataupun diwafatkan. Dia membawa maksud mati, dia membawa maksud pingsan, dia membawa maksud dia tidak sedar. Maka para ulama berbeza pendapat. Maka itu namanya furu' akidah. Furu' akidah. Maka anda kena kenal ni furu' usul. Soalan perbincangan kedua, Imam Mahdi. Imam Mahdi akan diturunkan ataupun dibangkitkan, dibangkitkan di akhir zaman. Anda percaya tak? Macam mana kalau ada orang kata dia tak percaya? Kafir tak dia? Ini buat akidah ni Ustaz. Tak percaya tak? Kafir tak dia? Jadi Imam Mahdi punya kemunculan ni usul ke furu'? Saya kata tadi nak tahu usul kena tengok daripada mana datangnya nas ni. Ada tak dalam Quran sebut Imam Mahdi akan muncul? Ada tak? Jawapan tak ada. Yang ada dalam hadis. Hadis Nabi ada beberapa jenis. Yang ada yang berjenis mutawatir. Mutawatir ni dia punya level dia bawah sikit daripada Quran dan dia adalah sabit. Tapi saya nak terang benda tu sebenarnya. Tapi saya perlukan whiteboard. Tapi tak boleh buat apa lah. Ada kalau ada flip, ada. Jadi sekarang ni, bila dia tak datang daripada Quran, dia datang daripada hadis. Hadis ni dia punya sahih, dia ada sahih, dia ada hasan, dia ada dhaif, betul tak? Kalau dia itu adalah mutawatir sahih, maka dia punya level dia macam Quran, bawah sikit saja. Kalau dia bawah lagi, maka ada ulama kata hadis ni tak sahih. Maka ketika itu dia automatik akan turun pangkat jadi furu'. Boleh? Bila furu', kalau ada orang tak percaya, maka dia tak jatuh kafir. Boleh? Itu kesan dia. Itu kesan dia. Saya nak anda sekalian keluar daripada program akidah pada hari ini. Anda faham, kita kena bertenang. Apa saja isu akidah, kita kena kenal pasti dia ni usul ke furu'. Lepas tu baru kita tentukan sikap dan pendirian. Kalau ada orang berbeza pendapat, ada yang kata tak ada Imam Mahdi ni, dia jatuh kafir tak? Dia tak jatuh kafir kerana ini adalah bukan isu usul akidah. Baik, kita masuk kepada contoh yang pertama saya berikan tadi dalam mukadimah. Kubur dan azab kubur. Astora Jabat kata tak ada azab kubur.
Sama macam kumpulan Mu'tazilah. Betul ke tak betul? Usul ke furu' azab kubur? Dia tak usul ni? Betul usul. Azab kubur ni usul ke furu'? Ada tak dalam Quran sebut azab kubur? Hadis memang ada. Quran. Macam mana? Kalau tuan-tuan sincerely speaking, tak ada yang very direct, tak ada. Dia hanya ada yang indirect, ada. Disebutkan oleh para ulama sebagai dalil. Yang betul-betul direct, tak ada. Tapi ada sebut yang indirect. Kami akan azab kamu dan kemudian azab kamu sekali lagi. Maknanya bila sekali lagi ke akhirat, maknanya adalah sebelum itu dalam kubur. Macam itu dengan ayat itu. Ya? Oleh kerana itu, azab kubur, majoriti ulama menyebut dia sebagai usul. Tapi ada yang mengatakannya sebagai furu'. Kalau ada asal jabat dia tak percaya, dia tak jatuh kafir lagi. Alright? Tapi kita mesti percaya sebab memang adalah hadis yang sahih semua memang sebut. Okey? Dan sebab itu adalah ahli sunnah wal jamaah punya i'tiqad atau kepercayaan. Ya? Kemudian kewujudan Allah. Usul ke furu'? Kewujudan Allah. Usul ke furu'? Allah itu wujud. Daripada mana anda tahu kata usul? Daripada Quran. Tepat sekali hadis. Allah tidak mempunyai anak. Usul ke furu'? Daripada mana anda tahu? Surah Al-Islam. Bagus. Itulah cara. Tapi bukan semua datang daripada Quran itu usul. Dia faham ini? Dia ada next step. Step yang pertama, tengok ada dalam Quran atau tidak. Selepas itu dia punya ayat itu direct di tepat atau tak. Kalau tepat tu maksud dia gini. Allah SWT sebut bahawa bagi lelaki lirijali hazul saya itu. Bagi lelaki dapat dua bahagian, perempuan satu bahagian. Bagi harta tu satu. Bila Allah sebut 1/2, 1/6 dalam Quran, itu datang daripada Quran. Betul, okey. Yang keduanya, dia punya nisbah dia tu very specific. Tak boleh dah orang kata 1/2 tu maksud dia 2/3. Boleh tak? Boleh. Dia mana sangat tepat. 1/2 itu lah. 1/6 itu benar. Dia tak boleh jadi yang lain. Itu maksudnya takwil. Maksudnya ada maksud lain kot dia nak bawa ni. Tak. Tepat itu saja maksud dia. Kalau itu dua-dua syarat ada, barulah dia adalah menjadi usul dan qat'i namanya. Qat'i. Kalau dia boleh dibawakan maksud lain, dia akan menjadi zanni. Contohnya begini. Kita bawa contoh ibadat. Apa nama tu? Wali mutallaqati. Apa nama tu? Artinya salah satu tu ayat tu satu ini je. Wali nisa wa yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, hendaklah dia menunggu dalam waktu iddah 3 quru. Tahu quru? Q-U-R-U. Quru. Ada sebenarnya ada fotokopi. Quru itu ada pelbagai dalam bahasa Arab digunakan kepada pelbagai erti. Itu maksudnya takwil itu ada mungkin kemungkinan maksud lain. Ada ulama mazhab Syafi'i kata itu maksud dia suci. 3 kali suci barulah dia boleh kahwin lain. Ada yang kata haid, 3 kali haid barulah dia boleh kahwin lain. Itulah maksud saya, dia datang daripada Quran, tapi dia punya erti itu boleh berbeza. Itu maksud dia zanni.